Selamat sejahtera saya ucapkan kepada guru besar, penolong-penolong kanan, guru-guru yang saya kasihi sekalian. Saya Cik Ang Peisan. Hari ini saya akan kongsikan sedikit sebanyak maklumat tentang PAK21. Harap-harap apa yang saya sampaikan hari ini dapat membantu guru-guru selepas ini. Bagi permulaan perkongsian ini, saya akan imbas kembalikan apa itu kerangka ataupun konsep TS25. Cikgu-cikgu, ingat lagi tak? Inilah logo TS25. Apa itu TS25? Apa yang telah saya kongsikan sebelum ini? Adakah TS25 ini adalah tulang sakit? Ataupun tanya semua? Ataupun tambah sikit? Ataupun tiada stres? Cikgu-cikgu, anda semua sukakan yang mana satu? Jadi, maksud TS25 yang betul adalah Program Transformasi Sekolah 2025. Seterusnya, kita akan masukkan kepada konsep ataupun kerangka program TS25 yang juga merupakan imbas kembali bagi penyebaran yang telah saya lakukan sebelum ini. Ini merupakan konsep TS25. Hasil terakhir bagi program transformasi sekolah 2025 yang ingin dicapai adalah kemenjadian murid dan juga sekolah yang berkualiti. Untuk mencapai kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti, pihak sekolah perlu mempunyai pemimpin yang berkesan, guru yang berkualiti, sokongan PIBG dan komuniti, dan yang terakhir sekali adalah persekitaran dan pembelajaran yang bermakna. Untuk menghasilkan guru yang berkualiti, persekitaran dan pembelajaran yang bermakna, ada beberapa cara yang boleh kita jalankan sepanjang program transformasi sekolah ini. Marilah kita sama-sama masuk kepada tajuk yang pertama pada hari ini, iaitu pembelajaran abad ke-21 ataupun kita disebutkan PAK21. Cikgu-cikgu, objektif pembelajaran bagi penyebaran ini adalah mengenal pasti elemen PAK21, mengenal pasti aspek standard 4 SKPM G2, dan juga menghubungkan PAK21 dan SKPM G2. Bagi kriteria kejayaan pula adalah mengenal pasti PAK21 di sekolah, menyemak elemen 4C dalam PDPC, menyemak aspek standard 4 SKPM G2 dalam PDPC, dan juga membuat pemetaan PAK21 dan SKPM G2 dalam PDPC. Bagi PAK21, terdapat 3 benda yang perlu kita bagikan perhatian semasa penyebaran hari ini. Yang pertama sekali, iaitu apakah maksud PAK21? Yang kedua, mengapakah kita perlu menguasai PAK21? Dan akhir sekali, bagaimanakah kita boleh laksanakan PAK21 di dalam bilik darjah kita? Ini adalah 3 bidang yang perlu kita jelaskan ataupun kita memahami sepanjang perkongsian ini. Cikgu-cikgu, biar kita mulakan dengan apakah itu PAK21. Adakah definisi PAK21 ini senang untuk kita fahami dan kita gunakan? Maksudnya, kita boleh mulakan juga daripada konsep TS25 ini, telitikan konsep ia dan jawab soalan saya, di mana letaknya PAK21?
Saya ulang, di manakah letaknya PAK 21? Ya, cikgu. Dia adalah terletak pada pedagogi. PAK 21 ini merupakan satu pedagogi yang boleh kita jalankan di dalam bilik darjah untuk mencapai objektif menjalankan program transformasi sekolah 2025. Seterusnya, biar kita teruskan lagi juga dengan apakah itu PAK 21. Kita mulakan dengan definisi PAK 21. PAK 21 ia merupakan satu proses pembelajaran yang berpusatkan murid, di mana perhatian kita letakkan pada murid. Dan kita berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti, nilai murni dan etika, di mana kita boleh katakan 4K 1N. Jadi semasa kita merancang pembelajaran, kita perlu memberi perhatian kepada aktiviti-aktiviti pembelajaran yang kita rancangkan, di mana dia perlu berteraskan kepada 4K 1N. Barulah dikatakan itu PAK 21 dijalankan dalam bilik darjah. Seterusnya kita masuk kepada mengapakah kita perlu menguasai PAK 21? Mengapa? Yang ini kita lihat terus kerangka konsep PAK 21. Cikgu-cikgu boleh meneliti kerangka ini. Saya akan jelaskan dengan lebih teliti lagi pada slide-slide yang seterusnya. Tujuan utama kita menjalankan ataupun kita perlu menguasai PAK 21 adalah ingin membantu untuk mencapai dalam kemenjadian murid. Tetapi dalam kemenjadian murid bukan sahaja kita memberikan perhatian pada pencapaian keputusan akademik murid. Beberapa lagi bidang kita perlu telitikan supaya kemenjadian murid kita adalah secara holistik dan sempurna. Jadi hari ini kita akan bahagikan kemenjadian murid kepada 3 bahagian. Yang pertama sekali, yang warna coklat, iaitu pengetahuan. Bagi pengetahuan, kita tahu yang ini kita perlukan masuk sebagai isi kandungan pembelajaran kita. Pengetahuan yang kita perlu bagikan kepada anak-anak supaya mereka adalah bermaklumat. Dan akhirnya kita kena merangsangkan mereka mempunyai sifat ingin tahu. Dan akhir sekali mereka akan menguasai pengetahuan yang telah cikgu-cikgu sampaikan kepada mereka. Seterusnya kita masuk kepada yang kedua, iaitu kemahiran. Kemahiran apa yang perlu kita berikan kepada anak-anak murid kita? Kemahiran yang kita perlu bagikan kepada anak murid kita boleh ditelitikan dalam dokumen DSKP setiap mata pelajaran. Selain itu, kemahiran-kemahiran yang sangat penting dalam setiap mata pelajaran pula adalah kerja sepasukan, pemikir dan juga mahir berkomunikasi. Sebab sekarang ni era teknologi. Kerja sepasukan, pemikir aras tinggi, mahir berkomunikasi merupakan kemahiran yang sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan pada masa kelak. Yang ini kita juga boleh kaitkan dengan PPPM, iaitu dalam aspirasi murid, di mana kita ingin mencapai ataupun menghasilkan anak murid yang mempunyai kemahiran memimpin.
Mereka boleh memimpin di antara kawan-kawan mereka semasa pembelajaran dijalankan dalam bilik darjah. Ataupun kemahiran berfikir. Bagaimana kita merangsang murid kita untuk berfikir? Apakah alat-alat rangsangan yang patut kita berikan kepada mereka? Dan ingat, bukan sahaja berikan pengetahuan kepada mereka, menyuapkan segala-galanya kepada mereka. Ini tidak membantu. Kita perlu membantu mereka untuk menguasai kemahiran berfikir untuk mendapatkan pengetahuan. Dan yang seterusnya adalah kemahiran dwibahasa, di mana bahasa membantu dalam pekerjaan dalam harian, di mana bahasa membantu kita dalam segala-galanya. Jadi kita perlu galakkan murid-murid kita untuk belajar bahasa-bahasa yang ada digunakan di sekolah, iaitu seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Cina. Dan akhir sekali adalah dari segi perwatakan murid kita. Perwatakan yang positif perlu kita terapkan. Baik kita imbas kembali nilai-nilai yang ada pada anak-anak murid sekarang. Adakah ia merisaukan anda sebagai guru sekarang? Perwatakan yang positif patut kita terapkan kepada anak murid kita adalah prihatin. Semasa menjalankan aktiviti kumpulan, adakah ahli-ahli kumpulan mempunyai nilai prihatin di antara ahli-ahli dalam kumpulan? Nilai patriotik. Adakah nilai patriotik telah diterapkan ataupun diserap dalam aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dalam bilik darjah? Berprinsip. Bagaimana kita nak ajarkan anak murid kita supaya tidak berubah dengan senang hanya dengan mendengar pendapat-pendapat daripada orang-orang di sekeliling kita tanpa berfikir banyak. Akhir sekali, berdaya tahan. Bagaimana mereka boleh tahan kepada tekanan hidup, tahan kepada tekanan pada alam kerja selepas ini. Dan apa yang dipentingkan dalam PPPM, aspirasi murid bagi perwatakan adalah etika dan kerohanian, iaitu nilai-nilai moral, dan juga libatkan diri dalam aktiviti-aktiviti agama sendiri. Akhir sekali adalah identiti nasional, di mana ingatkan dalam otak kita, kita semua ni orang Malaysia. Itu sahaja sedikit sebanyak tentang kerangka ataupun konsep kemanjadian murid dari segi pengetahuan, kemahiran dan juga perwatakan. Baik, kita teruskan. Seterusnya, biar saya terangkan lagi untuk bahagian pengetahuan. Pengetahuan. Kita tahu apa itu pengetahuan. What we know and understand. Apa yang kita tahu dan apa yang kita faham melalui apa yang kita dapatkan. Di mana kita boleh dapatkan pengetahuan daripada mata pelajaran teras, wajib, elektif dan tambahan. Kita juga boleh masukkan pengetahuan dengan menggunakan elemen merentas kurikulum. Dan akhir sekali adalah pengetahuan pengalamian, di mana apakah pengalaman yang telah anak murid kita melalui dan kaitkan ia dengan apa yang kita nak ajarkan kepada mereka. Ini merupakan satu benda yang menambah ingatan ataupun menambah sifat ingin tahu pada anak murid kita. Seterusnya, kita masuk kepada bahagian kompetensi. Kompetensi dalam bahasa Inggeris adalah comprehension. It means how we use what we know. Maksudnya, macam mana ataupun bagaimana kita gunakan apa yang telah kita tahu. Kita sudah belajar, kita kena aplikasikan, kita kena gunakan. Barulah pengetahuan itu bermakna. Jadi, di sini kita kena menggunakan beberapa
kemahiran-kemahiran. Yang pertama sekali, kemahiran berfikir. Adakah apa yang benda saya belajar ini adalah betul? Adakah apa yang saya belajar ini membantu? Yang kedua, kemahiran berkomunikasi dan berkolaboratif. Selepas belajarkan sesuatu, dengan adanya kemahiran komunikasi dan kolaboratif yang baik, kita boleh kongsikan pengetahuan dengan kawan-kawan di sekeliling kita. Kita boleh kongsikan pengetahuan dengan ahli keluarga kita. Yang ketiga pula adalah kemahiran hidup dan kerjaya. Dengan adanya pengetahuan yang kita belajar, kita boleh gunakan ataupun aplikasikannya dalam hidup harian kita dan seterusnya dalam alam pekerjaan kita pada masa yang akan datang. Yang akhir sekali adalah kemahiran maklumat media dan juga teknologi. Sekarang merupakan era teknologi. Kebanyakan benda kita boleh lakukan melalui alat-alat teknologi seperti handphone, komputer dan seterusnya. Jadi kita kena gunakan pengetahuan yang kita telah mendapati semasa pembelajaran dan kita masukkan ataupun kita sekalikan dengan menggunakan kemahiran maklumat media dan teknologi untuk bergerak ke arah yang lebih jauh pada masa yang akan datang. Seterusnya adalah bagi perwatakan di mana watak seseorang murid tersebut. How we behave and engage with the world. Bagaimana kita memainkan peranan dan juga bagaimana kita berkomunikasi ataupun bergaul dengan dunia ini. Yang pertama sekali yang paling penting iaitu amalan nilai murni yang membentuk jati diri. Nilai murni merupakan satu benda yang sangat penting. Sekiranya seseorang anak murid itu sangat berpengetahuan dan sangat berkemahiran, tetapi dia tidak mempunyai nilai murni yang positif. Jadi, anak murid kita mungkin akan salah gunakan pengetahuan dan kemahiran yang telah kita salurkan kepada mereka. Yang kedua, memiliki ciri-ciri kepimpinan. Selalunya kita kata, anak-anak murid merupakan bakal sesebuah negara. Jadi, puluhan tahun lepas ini, anak-anak muridlah yang memimpin negara kita. Bukankah ini masanya kita untuk terapkan nilai-nilai ataupun ciri-ciri kepimpinan kepada mereka? Seterusnya adalah kesedaran kendiri yang tinggi. Mereka perlu sedar akan diri sendiri. Apakah kekuatan sendiri? Apakah kelemahan sendiri? Bagaimana nak berkuatkan ataupun nak menggunakan kekuatan sendiri dan bagaimana nak membantu dalam kelemahan diri sendiri. Akhir sekali adalah mampu berdaya saing di peringkat global. Kita tahu bidang kerja selepas ini mesti akan menghadapi satu revolusi yang baru. Semua bidang pekerjaan akan tukar dan akan menjadi lain jika bandingkan dengan apa yang berlaku sekarang. Sebelum kita tahu apa yang akan berubah, apa yang akan menjadi yang terbaru, biarlah kita sediakan anak murid kita dengan adanya daya saing yang boleh digunakan di peringkat global. Dan seterusnya, kita kena menelitikan untuk mencapai pengetahuan tinggi pada murid, perwatakan yang tinggi pada murid, kompetensi yang tinggi pada murid. Apakah yang boleh kita lakukan sebagai seorang guru? Terdapat 5 cara di sini, iaitu perancangan pembelajaran, pembelajaran kooperatif, kolaboratif. Ketiga, kemahiran berfikir. Yang keempat, pentaksiran pembelajaran. Dan yang kelima, ekosistem pembelajaran
Isi yang pertama kita nak tengokkan pada perkongsian ini adalah perancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran mesti dijalankan sebelum satu pembelajaran dijalankan. Guru-guru patut menetapkan objektif pembelajaran. Melalui objektif tersebut, kita merancang aktiviti-aktiviti yang berteraskan elemen 4K1N. Dan seterusnya kena pastikan aktiviti-aktiviti yang kita pilihkan adalah selari dengan objektif yang kita pilihkan. Yang ketiga, rancangan pembelajaran yang kita jalankan mestilah cukup fleksibel. Kalau terdapat apa-apa yang berlaku secara mendadak dalam bilik belajar, cikgu patut boleh rancangkan pembelajaran alternatif, di mana rancangan yang kita sediakan sebelum ini adalah cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan. Yang seterusnya adalah merungkai kurikulum berdasarkan tahap keupayaan murid. Sebagai guru, kita ada pengetahuan, kita ada kemahiran, kita ada pemikiran. Kita boleh merungkaikan kurikulum sekiranya kita anggap kurikulum tersebut terlalu padat ataupun terlalu susah bagi anak murid kita yang agak lemah. Biarlah kita asingkan kurikulum bagi kandungan yang lebih mudah, bilangan objektif yang lebih sedikit, untuk membantu murid-murid yang mempunyai tahap keupayaan rendah. Isi yang kedua pula adalah pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Dengan menggunakan cara pembelajaran kedua-dua ini, guru-guru boleh membina kemahiran personal dan juga interpersonal di kalangan anak murid kita. Kemahiran personal juga kita namakan sebagai kemahiran intrapersonal, di mana murid kita adalah berkomunikasi dengan diri sendiri. Interpersonal pula di mana murid kita berkomunikasi dengan kawan-kawan, dengan guru ataupun dengan orang di sekeliling. Bagi yang kedua pula adalah kerja sepasukan, di mana mereka perlu memupuk semangat untuk bekerja bersama melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran kooperatif dan juga kolaboratif. Melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran tersebut, guru-guru juga boleh mengambil peluang untuk menerapkan nilai murni dan juga etika, di mana mereka perlu berkongsi pengetahuan dengan kawan-kawan, mereka perlu berbincang dengan kawan-kawan, mereka perlu bersikap positif untuk menjalankan semua aktiviti-aktiviti tersebut. Dan akhir sekali, ini dapat membantu kita mewujudkan komunikasi yang efektif, di mana mereka kena berkomunikasi dengan efektif untuk mencapai ataupun melaksanakan tugasan-tugasan yang guru bagikan mereka sepanjang pembelajaran tersebut. Dan bagi isi yang ketiga iaitu kemahiran berfikir. Apakah itu kemahiran berfikir? Yang kita sebelum ni asyik kita berpetikaikan semasa mesyuarat ataupun semasa kursus, iaitu KBAT, kemahiran berfikir beraras tinggi. Dengan adanya, sekiranya pembelajaran kita menitik beratkan kemahiran berfikir, guru-guru perlu menyediakan aktiviti-aktiviti ataupun alat pembelajaran yang dapat merangsang dan meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Aktiviti-aktiviti yang dapat mencetus idea, aktiviti-aktiviti yang memerlukan anak murid kita menjelaskan konsep mereka ataupun menjelaskan idea mereka, ataupun alat-alat kemahiran berfikir seperti iThinkMap yang kita kongsikan sebelum ini. Yang seterusnya adalah
kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran membuat keputusan merupakan satu aspek yang sangat-sangat penting dalam hidup harian kita. Tak kira berapa umur anda, tak kira di mana anda berada, tak kira di mana pekerjaan yang anda akan lakukan selepas ini. Setiap hari kita kena menyelesaikan masalah. Kita perlu membuat keputusan. Melaluilah aktiviti pembelajaran, kita membantu anak murid kita melihat di mana mereka boleh menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang mereka ada. Bagaimana mereka membuat keputusan dengan menggunakan kemahiran-kemahiran yang mereka ada. Di sinilah kita membantu anak-anak murid kita untuk melihat apa yang mereka belajar ni akan membantu mereka dalam hidup harian dan juga pekerjaan mereka pada masa yang akan datang. Dengan inilah kita dapat membantu merangsang ataupun mencungkirkan minat mereka untuk belajar bersungguh-sungguh. Dan akhir sekali adalah meningkatkan daya inovasi. Setiap pengetahuan yang kita dapat, setiap isi kandungan yang kita dapat daripada pembelajaran, kita membantu murid kita untuk berfikir bagaimana untuk membuatkan ubah suai, bagaimana boleh hasilkan idea ataupun benda konkret yang lebih bagus daripada apa yang telah ada di sekeliling kita. Semua ini memang sangat penting untuk membantu anak murid kita pada masa yang akan datang. Isi yang keempat pula adalah pentaksiran pembelajaran. Pentaksiran merupakan satu proses yang berterusan dan menyeluruh sepanjang pembelajaran berlaku di kalangan anak murid kita. Pentaksiran juga boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu pentaksiran sebagai pembelajaran, assessment as learning. Yang kedua, pentaksiran untuk pembelajaran, assessment for learning. Yang ketiga adalah pentaksiran tentang pembelajaran, assessment of learning. Yang ketiga-tiga ini mempunyai definisi yang berlainan. Untuk memudahkan cikgu-cikgu untuk faham, saya bahagikan ketiga-tiga pentaksiran ini kepada OFA. O adalah assessment of learning. Assessment of learning bermaksud pentaksiran sumatif, di mana pentaksiran ini diadakan di akhir satu topik ataupun di akhir tahun untuk mengetahui pencapaian anak murid kita selepas mempelajari bagi satu jangka masa yang telah ditetapkan. Yang kedua, huruf F, iaitu assessment for learning. Assessment for learning merupakan pentaksiran formatif. Tetapi, pentaksiran ini adalah dijalankan oleh guru-guru kita terhadap anak murid. Sebagai contoh, apa yang kita sentiasa lakukan dalam bilik belajar seperti memerhati ataupun memberi projek kepada anak murid kita, melihat persembahan yang dibawa oleh anak murid kita dan seterusnya. Ini semua merupakan assessment for learning. Yang akhir sekali, huruf A, iaitu assessment as learning. Assessment as learning juga merupakan satu pentaksiran formatif. Apa yang beza dengan pentaksiran for learning dengan as learning, di mana as learning adalah pentaksiran yang dibuat sendiri oleh murid, di mana sebagai contoh aktiviti gallery walk, murid-murid berjalan dalam bilik belajar untuk melihat kerja-kerja yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan dan lain, dan seterusnya memberi markah ataupun memberi respon terhadap hasil-hasil kawan-kawan mereka.
Dan yang ini sangat jelas menunjukkan adalah pentaksiran untuk pembelajaran. Itu sahaja bagi isi pentaksiran pembelajaran. Seterusnya kita akan teruskan dengan isi yang lain. Isi yang seterusnya adalah dengan memberikan ekosistem pembelajaran yang positif. Apa yang termasuk dalam ekosistem pembelajaran? Ekosistem pembelajaran termasuklah suasana dan juga prasarana pembelajaran, di mana sebagai seorang cikgu kita perlu pastikan suasana dan prasarana untuk pembelajaran adalah kondusif dan juga selamat. Yang kedua adalah dari segi emosi murid. Guru haruslah sentiasa memastikan emosi murid adalah bersedia sebelum pembelajaran berlaku. Ini adalah sangat penting untuk menyampaikan semua pengetahuan yang ingin cikgu sampaikan kepada anak murid kita. Dan yang seterusnya adalah meraihkan pembelajaran. Apabila seseorang murid itu mencapai objektif yang telah ditetapkan sebelum pembelajaran, cikgu-cikgu boleh meraihkan pembelajaran tersebut bersama dengan anak murid untuk membina keyakinan diri dan juga self-esteem yang ada pada anak murid kita. Ini sahajalah bagi tentang ekosistem pembelajaran yang positif. Seterusnya, kita akan masuk elemen-elemen penting dalam PAK 21. Terdapat 5 elemen yang penting, iaitu 4K dan 1N. Kita mulakan dengan K yang pertama, iaitu komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi berlaku apabila interaksi di antara guru-murid, murid-murid dan juga murid dengan bahat. Dan ia berlaku secara lisan ataupun bukan lisan bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan rakan-rakan. Inilah yang dimaksudkan dengan komunikasi. Komunikasi sepatutnya, murid dapat memerhati, mendengar dan memberi maklum malas dengan orang lain. Kalau murid hanya sahaja memerhati dan tidak memberikan apa-apa maklum malas, ia tidak dikirakan sebagai komunikasi. Maklum malas boleh diberikan secara lisan ataupun secara bukan lisan. Yang kedua, murid dapat menyusun pemikiran mereka secara logik dan menyatakannya secara jelas dan ringkas. Ini berlaku apabila kita menyuruh anak-anak murid kita mempersembahkan apa yang telah mereka bincangkan di depan bilik darjah. Mereka kena menyusun pemikiran mereka ataupun menyusun hasil-hasil perbincangan mereka secara logik dan tersusun. Dan seterusnya barulah mempersembahkan isi-isi perbincangan mereka di depan bilik darjah. Yang ketiga, murid dapat memahami cara menyesuaikan mesej atau kaedah tertentu untuk menyampaikannya. Sebagai contoh, kalau maklumat-maklumat yang lebih kepada fakta, murid-murid dapat menyusunkan mesej-mesej ataupun informasi-informasi tersebut ke dalam gambar rajah ataupun item map. Ini dapat membantu murid-murid untuk berkomunikasikan maklumat tersebut dengan rakan-rakan yang lain dengan mudah dan jelas. Akhir sekali, murid perlu yakin berinteraksi dengan rakan mereka semasa menyampaikan sebarang topik. Hanya dengan adanya sikap yakin diri, murid barulah berani untuk berinteraksi dengan rakan mereka di depan bilik darjah. Itu sahaja bagi K yang pertama, iaitu komunikasi. Selepas ini, kita akan masuk kepada K yang kedua, iaitu kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Kolaboratif berlaku kerjasama dan muafakat antara guru-murid dan murid-murid secara aktif dan menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara murid. Jadi, bukan sahaja di kalangan murid dengan murid dikira kolaboratif. Di antara guru dengan murid juga dikirakan kolaboratif.
Dengan ini, kita perlu pastikan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang kita rancangkan adalah melibatkan anak murid kita secara aktif dan menyuruh dalam pembelajaran tersebut. Apakah yang dikira sebagai kolaboratif? Yang pertama, bekerjasama. Murid dari pelbagai tahap ataupun pelbagai kebolehan boleh bekerjasama untuk mencapai maklumat yang sama dan saling bergantungan untuk berjaya. Mungkin kebanyakan cikgu berpendapat saling bergantungan ini tidak dikira sebagai kolaboratif kerana saling bergantungan ini hanya telah menunjukkan murid-murid yang lemah mendapat bantuan daripada murid-murid yang kemahiran tinggi. Akan tetapi, ada tak cikgu-cikgu fikirkan bila mereka membantu rakan mereka, pembelajaran juga berlaku. Yang kedua pula adalah tanggungjawab bersama, di mana murid dalam satu kumpulan bertanggungjawab terhadap satu tugasan yang telah diberikan dan menghargai sumbangan dan idea rakan-rakan yang lain. Dalam aktiviti kumpulan, setiap ahli perlu diberikan tanggungjawab mereka sendiri. Setiap ahli mempunyai tanggungjawab sendiri dan bekerja ataupun bergerak ke arah tugasan yang diberikan supaya kumpulan mereka dapat mencapai kejayaan yang terakhir dengan bertanggungjawab bersama. Yang ketiga, pelibatan seimbang. Murid perlu dilibatkan secara seimbang dalam kumpulan melalui pembahagian tugasan berdasarkan keupayaan murid. Murid yang mempunyai nilai kepimpinan yang tinggi boleh dijadikan sebagai ketua. Murid yang lemah dalam pembelajaran boleh dijadikan sebagai pembantu dalam kumpulan. Ini dapat membolehkan mereka terasa kewujudan mereka dalam kumpulan ataupun peranan mereka dalam satu kumpulan walaupun pencapaian mereka adalah lemah dalam bidang akademik. Yang akhir sekali adalah bertolak ansur. Murid dapat menerima dan menghormati pandangan orang lain. Mereka juga bersikap fleksibel dan dapat bertolak ansur untuk mencapai maklumat yang sama. Yang ini merupakan satu proses pembelajaran bagi anak-anak murid kita yang sekarang lebih kepada mementingkan diri sendiri. Melalui aktiviti kumpulan, mereka perlu mempelajari bagaimana untuk bertolak ansur, bagaimana untuk menerima pandangan orang lain dan bagaimana menjelaskan pandangan mereka sendiri agar orang lain menyokong pandangan mereka. Itu sahaja bagi K yang kedua iaitu kolaboratif. Seterusnya adalah K yang ketiga iaitu kritis ataupun dikatakan pemikiran kritis. Ia berlaku apabila penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Ataupun dalam penjelasan yang lain, kita menggunakan alasan ataupun bukti-bukti yang dicarikan untuk meyakinkan rakan-rakan kita atas idea-idea atau pemikiran yang kita cuba keluarkan semasa perbincangan kumpulan. Dalam pemikiran kritis, seseorang anak murid sepatutnya bermaklumat. Murid sepatutnya memiliki maklumat mengenai pelbagai perkara ataupun bidang. Hanya dengan adanya maklumat dari pelbagai perkara ataupun bidang, barulah pemikiran ataupun penerokaan dapat berlaku. Yang kedua, murid sepatutnya mempunyai sikap ingin tahu. Murid meneroka sesuatu bidang ilmu dengan cara pembacaan, penyoalan dan melakukan aktiviti secara hands-on untuk mendapat maklumat. Dengan adanya sikap ingin tahu, murid akan meneroka ilmu tersebut dengan cara tersendiri, sama ada melalui pembacaan, penyoalan ataupun aktiviti hands-on yang mereka sukai. Dan yang ketiga pula, murid dapat membuat keputusan yang berasas
di mana murid boleh membuat keputusan dengan berdasarkan maklumat dan berupaya mempertahankan keputusan dengan memberikan bukti. Murid patut menggunakan pemikiran yang kritis dengan mengeluarkan bukti-bukti ataupun alasan yang tepat dengan idea-idea yang mereka mengemukakan dan meyakinkan rakan-rakan mereka untuk menerima apa yang telah mereka meneroka dan berkongsikan. Akhir sekali adalah pemikiran terbuka. Dalam perbincangan, murid-murid patut berfikiran secara terbuka dengan menerima pandangan orang lain dan sentiasa merendah diri. Hanya dengan adanya hati yang terbuka, dengan menerima pandangan orang lain, barulah seseorang itu dapat mengembangkan ilmu atau pengetahuan yang sedia ada pada mereka. Seterusnya, kita akan bergerak kepada K yang keempat, iaitu creativity. Apa itu creativity? Ia berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan projek yang baharu, unik, berguna dan berkualiti. Yang penting di sini bagi kreativiti adalah hasilan sesuatu yang baru dan ia boleh digunakan dengan berkesan. Murid-murid sepatutnya memikirkan terbuka untuk mencapai kreativiti. Murid melihat situasi sedia ada dari pelbagai sudut ataupun pelbagai persepsi dan seterusnya menjana idea sendiri dan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeza. Dengan ini, mereka boleh mencapai pergabungan idea-idea yang sedia ada dengan menghasilkan sesuatu yang baru. Yang kedua adalah pemikiran membina. Murid menghasilkan dan menggunakan idea-idea baharu dalam konteks tertentu dan menjana hasil yang positif, di mana murid-murid membina dengan menggunakan idea-idea yang tertentu yang telah muncul sebelum ini dengan menggabungkan, meneroka dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang baru dan positif. Yang ketiga pula adalah berani mengambil risiko. Murid-murid sepatutnya berani mencuba dan diberikan galakan tanpa berasa bimbang terhadap kritikan daripada rakan-rakan sekeliling ataupun guru-guru mereka. Sekiranya dengan adanya rasa bimbang dan kritikan daripada rakan-rakan mereka, mereka tidak akan berani untuk mencuba idea-idea yang baru. Ini telah melihatkan penghasilan bahan-bahan yang kreatif daripada anak murid kita. Jadi kita patut menggalakkan murid-murid kita berani untuk mengambil risiko, berani untuk mencuba. Akhir sekali adalah berpandangan jauh. Murid patut mempunyai hala tuju yang jelas dan berimajinasi secara asli serta tidak mengikut kelaziman. Murid-murid patut berani untuk keluar daripada comfort zone mereka dan menuju ke satu arah yang jauh dan baru agar dapat mencapai kreativiti yang baru dalam ilmu pengetahuan yang mereka cuba meneroka. Itu sahaja bagi K yang terakhir, iaitu creativity. Dan N yang satu lagi adalah nilai murni dan etika. Apa itu nilai murni dan etika? Ia adalah penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah pembentukan jati diri nasional mengikut acuan Malaysia. Di sini kita dapat jelas mengetahui bahawa nilai-nilai murni adalah sangat penting di kalangan anak-anak kita dan juga jati diri nasional. Sebagai seorang murid, mereka sepatutnya diterapkan dengan nilai yang bersesuai ketika menjalankan sesi pembelajaran dan pengajaran. Nilai-nilai yang sesuai adalah baik hati,
berhemah tinggi, kesederhanaan dan seterusnya. Yang kedua pula adalah penghayatan dan amalan. Selain mengetahui apakah nilai-nilai murni yang telah diterapkan, murid-murid juga perlu pekah dan menghayati nilai-nilai yang telah diterapkan kepada mereka. Mereka boleh menzahirkan amalan-amalan nilai murni dan mengamalkan dia dalam kehidupan harian, bukannya hanya di dalam bilik belajar, tetapi di mana-mana sahaja. Yang ketiga pula adalah penghargaan. Penghargaan merupakan satu item yang sangat penting bagi anak-anak murid kita ataupun kepada orang-orang dewasa seperti kita. Guru patut memberi penghargaan kepada murid dan memberi penghargaan sesama rakan. Penghargaan merupakan satu galakan kepada setiap individu yang ada di sekeliling kita. Sepatah perkataan yang menyampaikan penghargaan mampu membawa individu itu teruskan berjaya ke arah yang telah ditetapkan sebelum ini. Akhir sekali adalah galakan dan promosi. Guru-guru boleh mengadakan program untuk menggalakkan penghayatan dan amalan nilai murni. Sebagai contoh, semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri, murid-murid yang bukan beragama Islam boleh menyediakan kad-kad Aidilfitri kepada rakan-rakan mereka untuk meraih bersama perayaan tersebut. Dengan ini, kita galakkan dan telah mempromosikan bukan sahaja nilai murni tetapi juga pembentukan jati diri nasional kepada anak-anak kita. Itu sahaja tentang nilai murni dan etika. Guru-guru, seterusnya kita akan masuk kepada bidang yang terakhir, iaitu bagaimanakah kita melaksanakan PAK 21 dalam bilik belajar kita. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan 5 contoh aktiviti bagi PAK 21. Kelima-lima ini hanya 5 daripada pelbagai contoh yang ada di dalam teknik pengajaran, dan 5 tersebut adalah Think, Pair, Share. Yang kedua, Round Table. Yang ketiga, Gallery Walk. Yang keempat, Hot Seat. Yang terakhir sekali, Stay Straight. Seterusnya, kita masuk kepada contoh yang pertama, iaitu Think, Pair, Share. Apa itu Think, Pair, Share? Sebenarnya, kita dapat tekah daripada nama aktiviti ini. Think, berfikir. Pair, dalam pasangan. Share, berkongsian. Jadi, apakah itu Think, Pair, Share? Iaitu murid berfikir sendiri dalam jangka masa tertentu dan berkongsi dengan pasangannya. Tujuan aktiviti ini dijalankan, ia dapat menggalakkan murid untuk menyelesaikan masalah di mana mereka perlu berfikir sendiri untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Yang kedua, menjanah idea. Mereka perlu menjanah idea daripada tajuk ataupun tugasan yang diberikan oleh guru kepada mereka. Kerjasama, semangat kerja sepasukan, di mana kedua-dua anak murid itu perlu berbincang, bekerjasama dan memberikan pandangan sendiri bagi mencapai hasil yang terakhir daripada aktiviti ini. Contoh aktiviti yang kedua pula adalah Round Table. Round Table kita juga boleh tekahkan aktiviti yang dijalankan melalui nama yang diberikan, di mana satu tajuk diberikan kepada satu kumpulan ataupun satu kelas, sekeping kertas ataupun secepis kertas diberikan kepada kumpulan tersebut ataupun kelas tersebut. Mereka kena bergilir-gilirkan menuliskan idea mereka pada kertas tersebut. Penjelasan daripada apa yang dituliskan dalam PPT ini adalah murid mencatat satu idea secara bergilir berdasarkan tajuk yang telah diberikan oleh guru. Tujuan di sini adalah lebih kurang dengan aktiviti yang sebelum ini, di mana menjanah idea, memberi pandangan dan cadangan, perkongsian maklumat, menyemak kerja rakan. Semasa mereka bergilir-gilir untuk menulis, mereka boleh melihat balik apakah idea yang telah dituliskan oleh
rakan-rakan mereka. Di sini berjalannya proses menyemak kerja rakan dan seterusnya menggalakkan pemikiran kreatif di mana idea-idea telah dituliskan oleh rakan-rakan yang di depan dan rakan-rakan yang berada di bahagian belakang. Apakah idea yang baru yang boleh dijanahkan melalui tajuk yang telah diberi? Contoh aktiviti yang ketiga iaitu gallery walk. Gallery walk ini juga kita dapat tekahkan daripada tajuk yang diberikan, gallery, iaitu persembahan hasil kerja, walk iaitu jalan. Jadi apakah yang berlaku sepanjang aktiviti ini dijalankan? Murid perlu menampal hasil kerja mereka di dinding untuk dipamerkan dan seterusnya rakan-rakan mereka boleh memberikan maklum balas ataupun ulasan kepada hasil kerja tersebut. Ulasan ataupun pandangan boleh dituliskan di atas sticky note dan diberikan kepada kumpulan tersebut. Ataupun boleh berikan berapa bilangan bintang yang anda rasa kumpulan rakan anda yang berjaya meraih daripada hasil kerja yang mereka hasilkan dalam aktiviti ini. Tujuan aktiviti ini adalah untuk perbincangan. Perbincangan berlaku apabila anak murid menghasilkan hasil kerja mereka, seterusnya menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. Mereka perlu berfikir secara kritis dan kreatif untuk memberi pandangan terhadap idea-idea yang telah dikemukakan ataupun hasil kerja yang dihasilkan oleh rakan-rakan mereka. Akhir sekali, semangat kerja sepasukan, di mana mereka perlu bekerjasama untuk melakukan semua aktiviti ini. Aktiviti yang seterusnya adalah hot seek. Daripada nama aktiviti yang ini diberikan hot, panas, seat, kedudukan. Kedudukan yang panas. Apakah penjelasan yang diberikan? Adakah anda mampu duduk di atas kerusi yang panas itu? Aktiviti hot seat ini adalah di mana seorang murid duduk di sebuah kerusi yang disediakan dan menjadi pakar atau watak utama dalam aktiviti ini. Dia perlu menjawab segala soalan yang dilontarkan oleh murid lain atas satu idea ataupun satu tajuk yang telah diberikan oleh guru sebelum ini. Tujuan aktiviti ini adalah menjanah idea. Seterusnya, kita boleh menyenaraikan kosakata di mana murid-murid boleh menyenaraikan kosakata yang mereka tidak faham melalui satu petikan dan tujukan kepada pakar ataupun watak yang duduk di atas kerusi panas tersebut. Seterusnya adalah menyemak kerja rakan dan akhir sekali pembelajaran kooperatif di mana murid-murid bekerjasama perkongsian ilmu untuk mencapai hasil terakhir aktiviti pembelajaran yang telah dirancang oleh guru di dalam bilik darjah. Aktiviti yang kelima daripada contoh yang diberi oleh KPM iaitu stay straight. Apa tu stay? Stay maksud dia tetap di tempat yang sama. Stray tu meninggalkan tempat dan bergerak ke tempat yang lain. Stay stray ini merupakan satu kaedah pembentangan dalam kumpulan kecil, di mana seorang ahli kumpulan ditugaskan untuk memberi penerangan kepada ahli-ahli kumpulan lain yang akan melawat ke tempat kumpulan mereka, manakala ahli yang lain pula bergerak untuk melihat dan menyoal soalan terhadap hasil daripada kumpulan lain. Di sini melakukannya perkongsian dan perbentangan pada masa yang sama. Tujuan aktiviti ini adalah untuk menggalakkan kemahiran komunikasi, di mana pembentangan berlaku, dan juga menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif, di mana seorang ahli yang ditugaskan untuk memberi penerangan apabila apa-apa sahaja soalan ditujukan daripada ahli-ahli daripada kumpulan lain. Seterusnya menyuara dan menghargai pandangan, di mana setiap ahli diberi peluang untuk menyuarakan soalan ataupun pandangan mereka sendiri.
dan seterusnya, soalan ataupun pandangan tersebut diberikan penghargaan ataupun diberikan makhluk malas daripada ahli kumpulan yang ditugaskan untuk stay di kumpulan mereka. Yang akhir sekali, memang tidak dapat dielakkan dari semua aktiviti yang dirancang, iaitu menggalakkan kerja bersepasukan. Begitulah bagi 5 contoh aktiviti yang telah dikemukakan oleh KPM dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran PAK 21. Selain itu, saya juga telah tambahkan beberapa contoh tambahan bagi beberapa aktiviti di mana saya rasa ia memang berguna bagi semua mata pelajaran dan boleh dilaksanakan dalam bilik darjah dengan menggunakan masa yang sesuai, iaitu fan and pick. Fan ni kipas, pick ni pilih. Setiap ahli mempunyai peranan sendiri. Setiap peranan dimainkan oleh ahli-ahli secara bergilir-gilir, di mana murid yang pertama perlu susunkan kad seperti kipas di atas meja. Murid yang kedua pula perlu pilih kad dan bacakan soalan yang tertera atas kad yang disusunkan. Pelajar yang ketiga pula perlu menjawab soalan tersebut. Murid yang terakhir perlu memberi respon dan pujian atau penggalakkan kepada jawapan yang telah diberikan. Ini boleh dijadikan satu aktiviti kumpulan di mana soalan pengukuhan dilakukan kepada para murid. Contoh tambahan yang seterusnya adalah trade a problem. Trade ni maksudnya tukar, problem ni soalan. Jadi, bagaimana aktiviti ini dijalankan? Kumpulan membina masalah atau soalan dan menghantar kepada kumpulan lain untuk mencari penyelesaian. Di sini, kemahiran berfikir beraras tinggi telah pun berlaku, di mana murid-murid perlu membina masalah atau soalan. Mereka perlu memahami pengetahuan ataupun isi kandungan yang telah disampaikan oleh guru sebelum mereka mempunyai kemahiran untuk memindah soalan kepada kumpulan yang lain. Dan seterusnya, apabila mereka menyelesaikan soalan yang diberikan oleh kumpulan lain, di sini mereka mengukuh balik pengetahuan yang telah dibelajarkan sebelum ini. Contoh tambahan yang terakhir adalah mix, freeze, group. Mix maksudnya bergaul, bercampur. Freeze maksudnya berhenti. Group maksudnya kumpulan. Aktiviti ini banyak saya gunakan bagi semua murid dari pelbagai tahap dan juga pelbagai umur. Ini merupakan satu aktiviti yang memerlukan ruang tetapi tidak memerlukan apa-apa bahan pengajaran dan merupakan satu aktiviti yang sangat menarik terhadap murid, di mana murid perlu membentuk pasukan mengikut arahan guru. Bagi yang tidak sempat membentuk pasukan dalam masa yang ditetapkan, murid tersebut perlu diletakkan dalam lost and found. Bagaimanakah aktiviti ini dijalankan? Sebagai contoh, saya mengajar topik nombor bagi tahun 1. Bila saya sebutkan nombor tersebut, murid-murid perlu berdiri di dalam satu kumpulan mengikut nombor yang telah saya sebutkan. Sebagai contoh, saya sebutkan nombor 5. 5 orang murid perlu berkumpul dalam satu kumpulan. Murid-murid yang tertinggal daripada kumpulan yang mempunyai murid 5 orang dianggap kalah dan perlu diletakkan dalam bahagian lost and found. Jadi, guru-guru boleh gunakan aktiviti ini dengan menggunakan tajuk-tajuk ataupun topik-topik yang berlainan dengan hanya menukar nama kumpulan. Itu sahaja 3 contoh tambahan yang telah saya sertakan dalam pembentangan pada hari ini. Seterusnya, kita akan masuk kepada tajuk 2 bagi pembentangan pada hari ini, iaitu standard 4 dalam SKPM G2.
Pertama sekali, biarlah kita cuba memahami kerangka konsep SKPMG2. Ini nih kerangka konsep SKPMG2. Soalan saya sekarang adalah, yang manakah adalah tergolong dalam standard 4? Perkataan yang manakah patut dimasukkan dalam standard 4? Iaitu proses pembelajaran. Jadi kita kena ingat standard 4 adalah mementingkan proses pembelajaran yang berlaku di dalam bilik darjah. Guru-guru sekalian, bolehkah anda ingat apakah standard 4 dalam SKPMG itu? Frasa apakah yang telah digunakan untuk mewakili standard 4? Standard 4 adalah pembelajaran dan pemudahcaraan, di mana murid adalah belajar. Jadi adanya perkataan pembelajaran, tetapi ia tidak menggunakan perkataan pengajaran. Ini disebabkan pada era teknologi sekarang, pembelajaran patut berlaku berfokuskan murid. Jadi, guru hanya memainkan peranan sebagai pemudah cara, iaitu dengan menjadi seorang fasilitator dalam segala aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah. Seterusnya, kita kena melihat apakah aspek-aspek penting yang kita patut meneliti dalam standard 4. Aspek yang pertama adalah guru sebagai perancang. Guru perlu merancang pembelajaran yang paling berkesan dan paling efektif sekali. Aspek yang kedua adalah guru sebagai pengawal. Bagaimana guru mengawal keadaan di dalam bilik darjah? Bagaimana guru mengawal aktiviti kumpulan dalam bilik darjah? Bagaimana guru mengawal sesi perbincangan di kalangan anak murid kita? Aspek yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Apabila aktiviti kumpulan berlaku, apakah peranan guru yang patut dijalankan semasa aktiviti tersebut dijalankan oleh anak murid kita? Aspek yang keempat adalah guru sebagai pendorong. Bagaimanakah kita sebagai seorang guru, kita nak menorong anak murid kita terus berusaha, terus berfikir dan sehingga mencapai sesuatu yang berjaya? Kita patut memberi galakan mereka secara lisan ataupun secara bukan lisan kepada mereka. Sepatah perkataan yang penuh dengan galakan positif memang bermakna kepada anak murid kita. Cikgu-cikgu, cubalah banyak mendorong anak murid kita. Seterusnya adalah guru sebagai penilai. Kita tahu sekarang pentaksiran adalah satu benda yang sangat penting dalam bilik darjah. Jadi, sebagai seorang guru, kita patut menjalankan tugas sebagai seorang penilai melalui semua aktiviti yang dirancang dalam PDPC yang kita jalankan dalam bilik darjah. Akhir sekali, kita perlu memastikan murid sebagai pembelajar aktif. Guru hanya sebagai facilitator ataupun dikatakan sebagai pemudah cara dalam aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah. Itu sahaja 6 aspek yang dipentingkan dalam standard 4 SKPMG2. Seterusnya, kita akan masukkan kepada tajuk yang terakhir pada hari ini, iaitu bagaimanakah kita hubung kaitkan di antara PAK 21 dan juga SKPMG2. Seterusnya, kita akan melihat satu gambar rajah tentang hubung kait di antara PAK 21 dan SKPMG2. Bagi yang bahagian atas sekali merupakan elemen-elemen asas yang penting dalam PAK 21 di mana kita telah ulaskan di dalam tajuk 1 dalam pembentangan sebentar tadi, iaitu 4K1N. Dan yang bawah pula adalah penjelasan tentang
pengukuran berdasarkan standard 4 SKPMG2 dan jadual ini telah selarikan apa yang ada di dalam PAK21 dengan standard 4 SKPMG2. Guru-guru boleh melihat apakah pengukuran yang ada di dalam standard 4 yang diperlukan untuk mencapai elemen-elemen PAK21, ataupun kita boleh katakan apakah elemen-elemen PAK21 yang dapat membantu kita untuk mencapai pengukuran dalam standard 4 SKPMG2. Kedua-dua mereka adalah selari, jadi kita boleh gunakan kedua-dua belahan untuk menjelaskannya. Seterusnya, kita kena melihat korelasi di antara kerangka konsep PAK21 dengan SKPMG2 standard 4 mengikut aspek satu persatu. Yang pertama sekali, yang warna merah jambu adalah kerangka konsep PAK21. Bagi warna orange pula adalah aspek-aspek dalam kerangka konsep SKPMG2 standard 4. Yang pertama sekali adalah perancangan pembelajaran, di mana ia dikorelasikan kepada aspek 4.1 guru sebagai perancang. Sebagai seorang guru, memang tugas setiap hari bagi kita sebelum melaksanaan pembelajaran dalam bilik darjah, iaitu kita patut menyediakan rancangan pengajaran harian dengan menentukan objektif pada hari tersebut dan apakah strategi ataupun aktiviti yang kita akan gunakan untuk mencapai objektif-objektif tersebut. Seterusnya, guru juga perlu menentukan kaedah pentaksiran. Kaedah pentaksiran ini digunakan untuk menilai adakah murid kita mencapai objektif yang telah kita tentukan dalam rancangan yang kita sediakan sebelum ini. Akhir sekali adalah penyediaan sumber pendidikan. Sumber pendidikan merupakan satu bahan sokongan yang penting untuk membantu anak murid kita untuk mencapai objektif dalam pembelajaran dan pemudacaraan. Yang ini adalah aspek yang pertama. Seterusnya, kita masukkan kepada aspek yang kedua, iaitu ekosistem pembelajaran positif, di mana dalam standard 4, dia adalah aspek 4.2, di mana guru sebagai pengawal. Guru perlu mengawal proses pembelajaran, menggelolakan isi pelajaran yang sesuai mengikut tahap anak murid kita, dan menyusunkan masa supaya menggunakan masa dengan optimal, dan mengelolakan aktiviti mengikut semua tahap murid dalam sebuah bilik darjah. Yang kedua, guru juga perlu mengawal suasana pembelajaran dalam bilik darjah. Guru perlu mengawal komunikasi murid. Bagaimana caranya murid berkomunikasi? Adakah mereka menggunakan komunikasi yang beradab, komunikasi yang berpositif, ataupun di sebaliknya? Seterusnya adalah menyusun atur murid. Bagaimanakah susun atur yang paling sesuai membantu murid kita untuk mempelajari sesuatu dengan lebih kondusif ataupun melakukan sesebuah aktiviti dengan lebih selamat dan kondusif. Akhir sekali, yang paling penting adalah mewujudkan suasana yang menyeronokkan. Memang merupakan satu benda yang sangat natural bagi anak murid kita, di mana mereka suka akan suasana yang seronok. Jadi cubalah kita masukkan unsur seronok dalam perancangan aktiviti pembelajaran kita. Aspek yang ketiga adalah kemahiran berfikir, dan jadi korelasikan kepada aspek 4.3 dalam SKPMG2 standard 4, iaitu guru sebagai pembimbing. Guru boleh memberikan tunjuk ajar tentang isi pelajaran dan aktiviti. Semasa memberi tunjuk ajar, guru boleh memberikan sedikit rangsangan ataupun sedikit idea bagi murid kita
untuk berfikir lagi dengan lebih banyak atau berfikir aras tinggi untuk memahami tentang isi pelajaran ataupun konsep yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Dan seterusnya, guru juga patut mampu memandu murid kita membuat keputusan dan menyelesaikan masalah melalui aktiviti pembelajaran yang digunakan. Dan seterusnya, memanfaatkan sumber pendidikan yang ada di kalangan kita. Dan akhir sekali, kita juga patut melakukan penggabung jalinan di antara isi pelajaran, di mana kita boleh masukkan mata pelajaran muzik dalam pengajaran bahasa Inggeris, ataupun kita boleh masukkan matematik dalam pengajaran bahasa Cina. Dengan adanya penggabung jalinan, barulah murid dapat melihat apakah kegunaan benda yang dibelajarnya dalam kehidupan harian mereka. Seterusnya, kita akan sambungkan dengan aspek kerangka konsep PAK 21 yang seterusnya, iaitu pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Aspek dalam standard 4 adalah guru sebagai pendorong. Sebagai seorang guru, kita perlu sentiasa mendorong minda murid kita. Kita patut merangsang mereka untuk berkomunikasi dengan kolaboratif ataupun menggunakan pemikiran yang kritis dan kreatif serta membuat keputusan dan menyelesaikan masalah apabila menjalankan aktiviti yang telah dirancangkan dalam bilik darjah. Satu aktiviti yang memang kreatif ataupun yang memang berkesan mampu mengubah kehidupan anak murid kita pada masa yang akan datang. Seterusnya adalah mewujudkan peluang bagi murid kita untuk memimpin. Sekali lagi saya nak ulangkan, anak murid merupakan bakal pemimpin bagi negara kita. Kalau kita tidak menerapkan peluang ataupun tidak menerapkan nilai kepimpinan kepada anak murid pada masa sekarang, bilakah mereka nak menguasai ataupun mempelajari sifat kepimpinan yang patut ada pada mereka? Akhir sekali, emosi murid juga merupakan satu aspek yang sangat penting, terutamanya pada era teknologi sekarang. Guru patut memberikan galakan, penghargaan dan prihatin kepada murid, di mana anak murid berasakan guru melihat kewujudan mereka dalam bilik darjah. Barulah mereka akan berusaha dalam pembelajaran ataupun berusaha dalam aktiviti yang dirancangkan oleh guru kepada mereka. Seterusnya kita masuk kepada kerangka konsep PAK 21 yang kelima, iaitu pentaksiran pembelajaran, di mana adalah aspek 4.5 dalam standard 4, guru sebagai penilai. Guru patut melaksanakan penilaian secara sistematik, terancang, berterusan. Yang penting sekali adalah secara subjektif. Oleh itu, guru patut menggunakan pelbagai kaedah supaya mendapat satu pentaksiran yang paling adil kepada semua anak murid kita. Selain itu, guru juga patut menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan setelah pentaksiran telah dijalankan terhadap anak murid kita. Guru juga perlu membuat refleksi terhadap apa yang didapatkan melalui pentaksiran yang telah dijalankan terhadap anak murid kita. Akhir sekali, guru perlu menilai hasil kerja, latihan ataupun tugasan yang diberikan oleh anak murid kita. Di sini kita boleh dapat satu pentaksiran daripada kerja rumah yang telah dilakukan oleh anak murid kita. Akhir sekali adalah kerangka konsep PAK 21, iaitu kemenjadian murid. Dalam standard 4, dia merupakan aspek 4.6, di mana murid sebagai pembelajar aktif. Sebagai seorang guru, kita perlu merancang aktiviti-aktiviti pembelajaran di mana murid melibatkan diri dalam proses tersebut secara berkesan dan aktif, dengan
berkomunikasi, berkolaboratif, berfikiran kritis dan kreatif, dan akhir sekali yang paling penting adalah aktif, yakin dan berhikmah. Ketiga-tiga benda ini sangat-sangat berguna apabila anak murid kita bergerak ke alam pekerjaan pada masa yang akan datang. Itu sahaja korelasi kerangka konsep PAK21 dengan SKPN G2 ke standard 4. Harap-harap guru sekarang mendapat satu gambaran yang jelas di mana kedua-dua konsep ini adalah berkorelasi dan selari. Akhir sekali, marilah kita sama-sama untuk merumuskan kesemua tajuk yang telah saya bentangkan sebentar tadi. Akhir sekali adalah rumusan. Terdapat 3 impak yang penting sekiranya kita menjalankan PAK21. Yang pertama sekali, murid-murid kita mampu memiliki kemahiran untuk kehidupan masa hadapan, di mana kemahiran tersebut telah saya berulas berkali-kali dalam pembentangan sebentar tadi, iaitu berkomunikasi, berkolaboratif, menyelesaikan masalah berdasarkan realiti semasa kehidupan harian. Ia memang membantu anak murid kita. Impak yang kedua adalah persediaan menghadapi pentaksiran dan peperiksaan. Guru-guru kita patut menyediakan pelbagai bentuk dan juga pelbagai arah soalan yang lebih mencabar kepada anak murid kita. Ini dapat membantu murid kita untuk bersedia untuk menghadapi peperiksaan awam ataupun peperiksaan antarabangsa pada masa yang akan datang. Impak yang ketiga iaitu persediaan untuk ke alam kerjaya. Untuk pengetahuan anda semua, 3 kriteria yang diutamakan oleh majikan pada masa kini adalah kemahiran komunikasi, pemikir kritis dan juga penyelesaian masalah. Dengan adanya ketiga-tiga kemahiran ini, anak-anak murid kita pasti dapat mengharungi temuruk tugas yang mereka hadapi pada masa yang akan datang, dan seterusnya mereka akan menjalankan tugas mereka dalam alam kerjayaan dengan positif dan dengan berkesan sekali. Itu sahaja rumusan yang telah saya rumuskan sepanjang pembentangan daripada pembentangan yang telah saya kongsikan sebentar tadi. Para guru, bagi sesi soal jawab, saya tidak akan jalankannya pada perkongsian ini kerana selepas ini kita akan menjalankan satu Google Meet di kalangan para guru untuk menjalankan perbincangan ataupun sesi soal jawab ini. Banyak soalan yang telah guru-guru kemukakan kepada saya dan ia semua merupakan semua soalan yang memang membantu. Saya percaya guru-guru memang mempunyai semangat yang tinggi untuk melaksanakan PAK21 dalam bilik darjah untuk membantu anak murid kita. Sekiranya guru-guru terdapat lagi apa-apa soalan untuk kemukakan kepada saya tentang pembentangan yang telah saya jalankan sebentar tadi, guru-guru boleh mencatat dan boleh kemukakan kepada saya semasa kita menjalankan sesi Google Meet. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Akhir sekali, saya akan akhiri perkongsian ini dengan satu ayat yang saya sangat sukakan yang dituliskan oleh Albert Einstein, iaitu, "Education is not the learning of facts, but is the training of the mind to think." Jadi, banyak memberi peluang kepada anak murid kita untuk berfikir dan mengeluarkan pandangan mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.